Salam progresif semua. Pada kali ini saya diberi tanggung jawab mengetahui satu kumpulan yang terdiri daripada 3 orang, yaitu saya sendiri, Russell, saudara MC Ryan dan saudara Rino, bagi menjalankan satu kajian tentang seorang tokoh yang bernama Muhammad. Muhammad juga yang lebih dikenali sebagai Nabi Muhammad, dilahirkan pada 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masihi di rumah Abu Talib. Beliau merupakan cahaya mata kepada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ciri kepimpinan beliau yang begitu luar biasa ada pada Muhammad amatlah sesuai dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Beliau ini mampu menyelesaikan segala perbedaan pendapat dengan kebijaksanaan beliau. Tapi bukan itu sahaja, beliau menghormati semua pendapat yang disampaikan kepadanya. Beliau sangat memahami perasaan rakyatnya dan menginginkan rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia. Karakter beliau yang begitu menonjol sehingga dikenali sebagai ayah Sadiq yang bermaksud yang benar dan Alamin yang membawa maksud yang amanah. Sebagai pengetahuan Anda pula, ayah Muhammad telah meninggal sebelum kelahiran beliau. Malangnya, ibu beliau meninggal di Al-Abwa ketika beliau baru berusia 6 tahun. Beliau dijaga oleh datuknya, Abdul Muttalib. Apabila datuknya meninggal pula, beliau dijaga oleh bapa saudaranya yaitu Abu Talib. Ketika beliau berusia 25 tahun, beliau berjaya mengurus niaga Khadijah dan pulang dengan penuh keuntungan. Selepas itu pula beliau berkahwin dengan Khadijah dan hasil perkahwinan mereka pula mereka dikurniakan 6 orang anak. Perkawinan beliau berakhir ketika Khadijah meninggal dunia pada usia 64 tahun. Pada 40 tahun beliau menerima wahyu sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Beliau juga menyatukan semenanjung Arab pada satu tata negara. Di Madinah, Muhammad telah menyatukan semua kaum di bawah piagam Madinah. Sekian saja pembentangan dari pada saya. Serahkan kepada saudara Rino untuk pembentangan yang seterusnya. Pengalaman yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Muhammad lahir dalam keluarga terhormat dalam Bani Quraisy. Pada umur 20-an, beliau berminat dalam aktiviti perdagangan dan dari situ beliau memperolehi pengalaman berdagang secara komersial di Syria, di lautan Mediterranean dan di lautan Hindi. Kejujuran dan keikhlasan beliau ketika itu menyebabkan beliau dikenali sebagai Al-Amin. Beliau memulakan misi berdakwah beliau apabila mendapat hidayah di dalam gua Bukit Jabal An-Nur. Dan ketika itu juga beliau mengutuk dan melarang penyembahan berhala yang menjadi kebiasaan penduduk Mekah. Ini menyebabkan Bani Quraisy, yaitu kaum beliau sendiri, tidak menyukai beliau dan memulakan serangan ke atas Muhammad. Sekitar tahun 624 hinggalah 628, Muhammad serta beberapa pengikutnya terlibat dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Mu'tah, pengepungan kota Mekah, dan beberapa perang lain untuk kelangsungan hidup daripada diserang pihak lain. Apabila segala konflik selesai, beliau menunaikan haji secara Islami buat pertama kali di kota Mekah. Dan pada tahun 630, beliau berjaya menyatu padukan seluruh tanah Arab sebagai Islam sebagai satu agama tunggal di dalam tanah tersebut. Pada Mac 632, beliau memberikan khutbah terakhir di Gunung Arafat dan baginda jatuh sakit dan wafat pada Jun 8 dalam tahun yang sama dan dimakamkan di Masjid Al-Nabawi. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh baginda dan kesan terhadap perbuatan tersebut. Nabi Muhammad membawa sebuah agama tauhid yang baru untuk seluruh umat manusia dan memberikan cara jalan hidup yang baru dengan taat kepada Allah. Kesan dari kebijaksanaan baginda juga, Islam telah berkembang ke seluruh pelosok dunia dan mempunyai 1.8 bilion penganut. Jika pemimpin tersebut tidak wujud, apakah keadaan pengikut masyarakat dunia sekarang? Sekiranya pemimpin tersebut tidak wujud,
ajaran agama Islam dan perkembangan agama Islam mungkin tidak akan bersatu dan tidak akan mempunyai persefahaman yang sama di kalangan penganut agama Islam. Selain itu juga permusuhan di antara orang-orang Aus dan Khazraj mungkin tidak akan ada penyelesaian, serta masyarakat di Madinah dan di tempat-tempat yang menganuti agama Islam mungkin tidak akan bersatu padu untuk membangun dari segi ekonomi dan pendidikan. Berapa lama tempo kepimpinan tokoh tersebut dan apakah kesan impact kepimpinannya? Nabi Muhammad menjadi rasul pada umurnya 40 tahun serta menjadi pemimpin dan menyebarkan ajaran agama Islam selama 23 tahun. Sepanjang kepimimpinannya, Nabi Muhammad telah berjaya menyatupadukan masyarakat Madinah yang berbilang kaum, agama, dan keturunan melalui persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Selain itu juga Nabi Muhammad telah menghapuskan batas-batas perbezaan kaum melalui konsep ummah serta kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan mengamalkan adat masing-masing. Di samping itu juga Nabi Muhammad juga telah menaikkan taraf wanita dan mengiktiraf bahwa lelaki dan perempuan sama taraf kecuali takwa. Demikianlah serba sedikit penerangan tentang Nabi Muhammad dari kumpulan kami karismatik. Sekian dan terima kasih.